Terima kasih Cik Hud, Sebastian, sabar menanti ya Saudara Aziz, Saudara Maksih. Jadi sekarang ni apakah teman-teman yang lain ada tengok ada bersama dengan kita. Cik Su, apa khabar Cik Su? Arif Yusof. Terima kasih. Okey ke tak okey ni? Sebab tadi ada masalah teknikal tadi dia. Saudara Syahad Ibrahim, apa khabar? Terima kasih. Kalau ada something wrong dekat ini Facebook, lari ke Instagram. Sama aja tu, saudara. Jangan risau. Tapi saya belum memulakan lagi. Saya baru masuk tazkirah, baru masuk mutiara kata. Jangan risau, saudara. Belum lagi salam monotrium. Dia indikasinya Cik Din, indikasinya saudara Mak Azmi. Terima kasih yang hadir. Jadi indikasinya adalah apabila saya menyuarakan salam impian monatorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau bila saya dah sebut salam monatorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000, FB clear tak? Tolong bagi tahu clear tak clear ni. Jadi kita bermula malam ini ya. Saya mengharapkan hari ini hari Minggu, besok mungkinlah agaknya sebab besok sepatutnya lah 5 bulan, tapi katanya pejabat Kepulauan Wang Simpanan Pekerja mula dibuka 7 bulan. Ya, saudara. Jadi yang mana terlewat masuk, saya minta maaf. Saya tak dapat berulang balik ke belakang untuk menyatakan kedudukan COVID-19 dan sebagainya. Saudara ya. Jadi tajuk perbincangan kita malam ini adalah Politik Melayu bagai hikayat 1001 malam. Aduhai. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, kail ikan petutu. Dia tiga ayat, tiga perkataan. Kail ikan petutu, lemak santan kelapa. Solat 5 waktu, jangan buat lupa. Saudara, itu Pak Nazil ingatkan kita semua. Betul lah Melati ni ya. Mereka takut dengan kemudian saya, mereka ganggu. Tak apa. Saya saudara jangan risau. Ganggu macam mana pun saya akan live juga. Biar sampai pukul 12 malam pun. Sebab bila saya menyiapkan sesuatu siri untuk malam ini, saya dah siap dari petang tadi apa yang saya nak cakap malam ini. Jadi malam besok saya akan bicara soal lain ya saudara. Kemudian kata Pak Nazir lagi, beli pisang kelat sama buah nangka. Orang tinggal solat, balasan api neraka. Terima kasih Pak Nazil mengingatkan saya, mengingatkan teman-teman yang lain. Jangan tinggal solat saudara ya, saudara Wan Zainuddin. Tapi saya mesti memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan semula dalam channel YouTube ataupun dalam apa juga sama Instagram dan sebagainya, anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab dan saya minta supaya kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Bila saya memberi pencerahan adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. You can agree to disagree. Saudara. Dan kalau boleh gunakan bahasa yang baik-baik. Saudara Melati Filiah, suara tersekat-sekat. Alhamdulillah, nak buat saya tak tahu nak buat macam mana dah. Begitulah mereka mengganggu saya. Apakah mereka khawatir sangat dengan suara saya? Saya membawa suara rakyat, tiada lebih daripada itu. Saudara, sebab itu saya katakan bahawa kalau anda buat silap, tanggunglah sendiri. Bukan saya yang salah, saya memberi pencerahan. Saudara Syarifuddin, saudara Roslan Tahir, saudara Anwar Muhammad, saudara Melati. Puan Melati, saya kalau suara tersekat tu, nak kata jangan betulkan TV anda lah. Aduh. Baik saudara. Semua sekarang ni saya menjadi persoalan sekarang ni tentang apa dah jadi dengan vaksin kita. Ini satu benda yang membimbangkan. Kerana kata Khairi Jamaluddin ini adalah scammer. Saya tak tahu whether sama ada itu adalah scammer dan sebagainya. Saya tak boleh nak kata apa, tapi apabila WHO di London mengatakan di Geneva mengatakan vaksin yang kita pakai yang disuntik kepada warga kita adalah vaksin yang tidak diperakui kerana dia bukan keluaran daripada negara Europe dan sebagainya. Saya tak tahu. Jadi keadaan ini sebab itu Malaysia mahu supaya isu pengiktirafan vaksin ini dibincang dan diperhalusi. Kerana menurut kata Khairi Jamaluddin, Malaysia adalah mengambil vaksin ini
dibeli daripada pelbagai kilang katanya. Saya rupa baru kita tahu bahawa vaksin ini bukan satu kilang saja. Pfizer-nya ada, ini tak macam-macam lah. Tapi masalah sekarang ni, kalaulah vaksin yang disuntik kepada tubuh badan kita ini tidak diperakui WHO, kerana sekarang ini WHO sudah menetapkan kalau kita tidak mengambil vaksin, kalau kita pergi ke luar negeri, mungkin kita tak dapat masuk negara tertentu. Macam di negeri Arab. Kalau mereka yang berpeluang selepas musim haji ini nak pergi buat umrah dan sebagainya, mesti ada vaksin. Kalau tak ada certification of vaksin itu, sukarlah. Jadi kita minta supaya Khairi bertanggungjawab. Macam mana you boleh bawa vaksin yang tidak diperakui dari WHO? Sedangkan, sebab itu saya dah kata dari awal dulu lagi. Kita dah pesan dari awal. Berhubunglah betul-betul. Pergilah. Kamu menteri, segala kelengkapan ada. Pergi. Berbincang dengan pengeluarnya. Tentang certificationnya, tentang keberkesanannya. Sebab peringkat awal dulu pun timbul juga masalah bahawa mereka yang menggunakan vaksin ini ada berlaku alahan dan sebagainya, dan mengakibatkan rakyat ada yang takut nak mengambil imunisi vaksin. Tapi tiba dalam keadaan sekarang ni dah timbul cerita lain pula. Apakah suntikan dalam tubuh badan kita yang sia-sia? Jadi dia kena bertanggungjawab. Memanglah vaksin itu, kata Khairi Jamaluddin, sesuai. Tetapi kesesuaian itu siapa yang boleh membuktikan? Jadi membuatkan rakyat kelang kabut ni. Dia tak habis-habis lepas satu isu. Jadi itulah, kalau kadang-kadang kita merasakan kita ni bijak sangat, tapi kita alpa. Jadi saya haraplah benda ni dapat diselesaikan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sains dan Teknologi. Sebab itu dulu kita dah cakap, sepatutnya vaksin ini yang mengambilnya atau membelinya biarlah Kementerian Kesihatan, bukan Kementerian Sains. Sebab Kementerian Kesihatan mereka tahu segala prosedur dan sebagainya. Pantun Pak Nazir dah baca lah tadi saudara. Minta maaf saudara, saya hari ini ada yang terlewat dan sebagainya, ada sedikit gangguan. Cuma saudara, dalam kesempatan ini saya ingin berpesan kepada saudara ya, supaya kalaulah kita ada kesempatan curi-curi bertandang rumah saudara dan sebagainya, tolong jangan ambil gambar dan tularkan dalam Facebook. Sebab dalam tempoh kurang daripada seminggu lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Mungkin ada kawan-kawan kita yang berkesempatan, mungkin kawasan yang dalam fasa 2 tu boleh lepas sedikit, boleh pergi melawat keluarga apa semua tu. Saya menasihatkan jangan ambil gambar. Kalau kita ambil gambar masuk dalam kita punya Facebook ni ataupun dalam video kita, ini mengundang masalah sebenarnya. Sebab apa yang berlaku kepada Datuk Mahfuz Omar. Hari ini pihak polis telah pun membuka kertas siasatan terhadap bekas Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar kerana dikatakan melanggar SOP Pelan Pemulihan Negara PPN fasa 1 hari Jumaat lepas. Dan beliau akan disiasat di bawah peraturan 11/1, iaitu Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit PPBB 2021 kerana berkumpul di tempat awam. Selain itu, kes tersebut turut disiasat di bawah Peraturan 17/1 kerana tidak memakai pelitup muka serta tidak menjaga penjarakan fizikal ataupun sosial. Jadi saya nasihatkan kalau berpeluang pergi menziarahi rumah saudara yang sebelah rumah ke dekat-dekat, jangan ambil gambar dan masukkan dalam YouTube. Ini masalah kerana pihak polis akan cari anda. Ini masalah saudara ya. Jadi saya haraplah, saya bersimpati dengan Datuk Mahfuz Omar. Walau bagaimanapun Datuk Mahfuz kata tak apalah, dia kata dia sedia untuk disiasat dan dia akan memberi kerjasama, dan kalau dia dikena compound maka dia akan membayar compound itu. Itu sikap orang bertanggungjawab. Tetapi dalam keadaan sekarang, puncanya bagi saya kerana gambar beliau berada di satu kawasan. Itu kawasan dia sebagai wakil rakyat, dia tengok rakyatnya. Tiba-tiba dia ada orang ambil gambar, ditularkan. Bila tular, masalah. Jadi sebaik-baiknya dalam keadaan sekarang, saudara, sebelum saudara menularkan, bukan mengularkan, menularkan, menjadikan tular gambar-gambar saudara, maka perhatikan dulu. Jangan ada 2-3 orang tak pakai pelitup. Maka ini boleh mengundang masalah.
Dan yang keduanya, pihak polis juga sudah bekerjasama dengan MySejahtera. Jadi kita tak boleh lari dah sekarang ni, semua detect. Cuma kita mengharapkan agar MySejahtera itu menyimpan data-data kita ini, anggaplah data ini sebagai data rahsia. Jangan kita dedahkan data-data kita pada orang ramai dan sebagainya. Sebab pergerakan kita memang sentiasa dipantau lah. Sebab bila kita klik, ya saudara, dalam keadaan begini saya mengharapkan, tujuan lain saya tahu bahawa pimpinan kerajaan untuk melakukan ini semua tidak lain tidak bukan adalah untuk mengawal penularan virus corona supaya tidak terus menular dan dapat kita segera perbetulkan. Jadi ni saudara Papin Jack, dia orang tak kerti khabar lain. Kadang-kadang bukan kita tak kerti khabar lain, orang lain. Kalau orang lain merasa envy pada kita atau cemburu pada kita, dia ambil gambar pap sia dalam ini. Orang ni. Sebab tu saya harus berhati-hati. Sebab tu sepanjang PKP ni saya duduk di rumah lah. Sempat juga saya melayarai satu persatu berita, perkembangan semasa, dan bolehlah saya boleh mengulas dan memberi pencerahan. Memanglah ruangan ini dah pencerahan politik. Cuma hari ini saya tengok masih lagi masalah Rina Harun ni tak selesai lagi. Rupanya dia sebagai Menteri Wanita dan Kebajikan Masyarakat. Sekarang ini keputusan Rina, bukan Rina lah, saya ingat pegawai dia di kawasan pilihan raya di Titi Wangsa. Bako-bako makanan yang disediakan oleh Rina Harun untuk rakyatnya tu, bila datang rakyat yang datang daripada kawasan berhampiran, mungkin daripada Wangsa Maju ke Setiawangsa nak pergi ambil, maka pegawai di pejabat Rina Harun tak bagi. Saya kata ini satu benda yang tak sepatutnya lah berlaku lah. Dah disediakan makanan untuk rakyat, bako makanan, bagilah. Orang takkan datang kalau mereka ada duit. Siapa nak pergi ambil? Kan? Benda tu dalam tu pun maaf cakap lah bahawa cuma ada beras, tepung, gula, roti dan susu. Bukanlah rakyat kita ni nak pergi ambil sana, lepas tu pergi lagi ambil lagi sini. Kita bukan tamak haloba. Tapi mereka yang memerlukan, mungkin kawasan di Parlimen Wangsa Maju, mungkin di Parlimen Setiawangsa, pejabat wakil rakyatnya tidak menyediakan. Jadi bila mereka dapat tahu ada disediakan di pejabat Setiawangsa, maka bila orang datang, bagilah. Adalah sedikit peri kemanusiaan saudara. Dalam keadaan begini, janganlah kita terlalu rigid atau terlalu banyak sangat meletakkan syarat. Mesti ini kawasan untuk pengundi kawasan Parlimen Titi Wangsa saja. Tak boleh begitu saya. Dalam keadaan kita susah ni, rakyat terhimpit, mereka sanggup melakukan apa saja. Jadi Rina, anda seorang menteri. Jadi kena ingatlah bahawa apa yang anda dapat, peruntukan yang anda dapat itu daripada duit rakyat. Dan pegawai-pegawai yang bertugas di pejabat ahli Parlimen Titi Wangsa tu kena ingatlah bahawa apa yang ada di situ, wang itu bukan datang daripada poket Rina. Wang itu datang daripada poket kerajaan. Daripada khazanah negara disediakan seorang tiap-tiap wakil rakyat dapat 300,000. Malahan ada pula yang kalau menteri peruntukan lebih tinggi lagi. Janganlah kita rigid sangat sampai tak boleh, orang tak boleh ambil. Ini untuk orang kawasan saja. Jadi pegawai ni kan jangan lebih, orang kata jangan lebih sudu dari mangkuk lah. Ataupun jangan lebih kuah daripada sudu. Ini kadang-kadang pegawai ni pun boleh mendatangkan masalah. Macam juga apa berlaku di Gombak. Saya tengok dalam Facebook. Tiba-tiba ada bako makanan, ada kuih, ada roti. Tiba-tiba ada pula dapatan roti tu terlekat gambar Azmin Ali. Ikhlas daripada Azmin Ali untuk pengundi Parlimen Gombak. Allah, saya kata itu cara lama lah. Dalam keadaan susah sekarang ni tak perlu nak cari nama. This is not a time for you untuk meletakkan, ini daripada saya. Tak perlu. Dalam Islam pun ada menyatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Kena ikhlas, segala-galanya kena ikhlas. Tapi yalah orang klinik Azmin ni gamaknya nak buat benda begitu, nak segala-galanya. Ini politik lama lah. Biarlah style macam tu tok lebay buat di kawasan-kawasan lain. You kena ingat Gombak ni lah kawasan kota raya juga. Dia pinggir dengan Kuala Lumpur, dekat sangat dengan Kuala Lumpur, 5 km aja. Jadi orang yang tinggal warga yang tinggal di Gombak itu boleh dianggap sebagai warga kota. Bukan itu caranya. Ni roti ni Azmin Ali yang bagi. Terima kasih ingat Azmin Ali. Tak jadi dah. Rakyat nak tengok siapa yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai menteri dan menyantuni kehidupan rakyat. Itu saja. Tak lebih daripada itu saja.
Betul, tadi dapat 300,000 masih gunakanlah untuk rakyat. Tak ambil kisahlah dari mana pun. Kalau kamu jaga Parlimen Gombak, maka yang datang daripada Selayang ke, dia datang bagilah. Ini untuk rakyat. Jadi kalau ini untuk Gombak saja, orang Selayang tak boleh ambil. Kebetulan dia dekat Selayang, biarlah. Sebab ini adalah ihsan daripada kerajaan yang menyantuni tentang kehidupan rakyat. Jadi saya haraplah benda-benda begitu. Begitu juga saya mengharapkan, semalam saya dah bercakap, pusat zakat. Ini sahabat saya, saudara Syahudin Embun. Beliau mewakili Majlis Perunding Melayu MPM. Beliau meminta supaya pejabat urusan zakat, kutipan zakat apa semua ni dibuka, Baitul Mal dibuka 24 jam untuk menyantuni rakyat. Jangan kita nak simpan duit itu. Orang rakyat datang tanya, kalau mereka berkelayakan, asnaf dan sebagainya, hulurkanlah. Sebab inilah caranya nur Islam itu akan terpancar. Bukan kita jadi jaga-jaga Baitul Mal, disusahkan. Orang nak minta duit, sekarang ni orang semua susah. Kalau saudara kena ingat, kalau sesiapa yang membuat susah kepada rakyat untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kalau mereka ambil keputusan bunuh diri, anda juga bertanggungjawab. Jangan lupa tu. Ini duit, betul lah saudara Ramesh, ini duit rakyat. Bukannya duit milik wakil rakyat, duit rakyat. Dan mereka juga waktu berkempen tu nak bantu rakyat. Tak boleh ambil kira kawasan dia sama ada kawasan Kepung ke, kawasan Segambut ke, ataupun kawasan Kelantan. Saya pengundi di Kota Baru, tak boleh ambil untuk ni di kawasan Titiwangsa. Tak boleh begitu. Asalkan rakyat warga negara kita susah, minta bantuan, bagi. Tak cukup, minta lagi. Itu yang kita minta. Apa jadi masalahnya? Nak jaga sangat buat apa? Ini rasa macam duit sendiri pula tu. Kita juga merasa runsing lah tentang total lockdown. Masih tak, sebenarnya asal-asalnya sepatutnya PKPD ini dilaksanakan sebelum total lockdown. Mereka kena faham what is the meaning of total lockdown. Total lockdown artinya ditutup sepenuhnya, total, keseluruhannya. Sekarang ni kita dah ada total lockdown. Lepas tu kita wujudkan pula PKPD. Saya tengoklah bila rumah-rumah pangsa, saya terima kasih pada Jabatan Bomba bahawa Ketua Pengarah Bomba telah pun menyuarakan kebimbangan mereka apabila pihak berkuasa memagar rumah-rumah yang itu rumah-rumah pangsa dengan kawat berduri. Ini bahaya. Sebab kalau berlaku kesesakan, baru berlaku kecemasan, maka bomba nak bantu pun tak boleh. Sebab dipagar. Dan janganlah seolah-olah kita memasung rakyat. PKPD ini Perintah Kawalan Pergerakan diperkuatkan. Jadi diperketatkan. Kita ketatkan bukan nak pasung orang. Jadi rakyat Malaysia ni rakyat cinta damai. Jangan anggap mereka ni sebagai banduan di rumah sendiri. Ini saya tak bersetuju. Okey, kita buat kawalan. Okey? Ada anggota polis, ada anggota tentera, ada rela dan sebagainya. Rakyat kita ni dia tegur lah, brother, ini salah ni, tak pakai pelitup. Sebab dalam keadaan begitu, menteri pula kata boleh pergi beli barang makan. Jadi bukanlah ketat sangat. Boleh kalau dari rumah tu nak pergi beli barang makan untuk keluarga, boleh seorang. Kalau naik e-hailing, dua orang, itu driver seorang, pemandu teksi dan dia. Artinya boleh pergerakan. Jadi kenapa mesti dipaksa rakyat duduk dalam rumah? Dan kalau berlaku kesakan, kalau kecemasan, kalau wanita mengandung, takkan nak beranak di belakang kawat berduri. Tak maulah kita ada benda-benda macam tu. Jadi tiap-tiap pelaksanaan sebelum dilaksanakan perlulah ada pertimbangan yang sewajarnya, saudara. Sebab sekarang ni pun kita semakin keliru. Rakyat makin keliru, saudara. Apa ni? Kata PKPD, kata lockdown, kata darurat. Sebenar-benarnya darurat itu dah cukup dah dalam keadaan yang emergency. Dan tapi cipta lagi kata-kata baru, total lockdown. Kemudian kata pula lagi bahawa ini adanya PKPD. Jadi rakyat kita jadi keliru lah. Saya haraplah Menteri Pertahanan yang juga bertanggungjawab untuk memberi penerangan berhubung dengan ini saudara tak dapat siaran, terganggu. Kalau terganggu di Facebook, lagi pergi Instagram. Ya saudara,
Menteri Pertahanan ni yang sentiasa memberi penjelasan dan sebagainya, perlu dijelaskan pada rakyat apa maksud PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Kemudian apa maksud PKPB? Apa maksudnya? Sebab ada negeri yang akan dilaksanakan PPB, PKP, PKPD, PKP lah. Kemudian, apa maksud total lockdown? Apa maksud emergency darurat? Dan apa maksud PKPD? Saya dah jelaskan bahawa apabila dulu Yang Maha Tuan Agong bersetuju dulu untuk deklarasi darurat kerana merasakan bahawa negara berada dalam darurat untuk berperang dengan coronavirus. Itu saja. Bukan ada elemen politik dan sebagainya. Ini yang akhirnya rakyat jadi keliru. Itu tak boleh, ini tak boleh, yang ini boleh. Orang kayangan pula boleh pula makan. Ada pula wakil rakyat boleh pergi ke luar negeri. Macam kita dapat tahu, tengok ada siar tular dalam Facebook. Gambar Datuk Nazir Aziz bersama dengan isteri dia bawa anak dia. Kononnya nak pendaftaran anaknya belajar di Perancis. Wow, hebatnya. Boleh pula rentas negara. Apakah anak kecil itu sudah diambil vaksin? Menimbulkan seribu persoalan. Dan kita tanya, kenapa nak belajar kindergarten sampai ke Perancis? Apakah anak beliau ini mendaftar sebagai rakyat Perancis? Kalau itu tak betul lah ni. Macam mana nak menjaga, mempertahankan maruah negara kita kalau anak pun jadi warga negara asing? Jadi adik-beradik isteri pun jadi warga negara asing. Tak betul tu bagi saya. Sebab itu kalau itu tak payah cakap politik lah. Kalau itu tak payah nak bercerita lah tentang perjuangan dan sebagainya. Saudara, saya berbaik, saya rapat dengan sahabat saya panggil dia Cip. Tapi kalau tak betul, saya kata tak betul lah. Pagar tempat tertentu dia guna pihak beruniform seperti askar ke buat kawasan. Saya tak tahu, tapi saya tengok dalam gambar. Saya pun bukan pergi tempat tu. Kalau saya pergi kawasan tu, tentulah saya kena tangkap, saudara. Datuk bangkitkan pencerahan tentang SPSM. Sabar, satu. Saya tak boleh jump to the line, to the queue. Aduh, hai. Kemudian sekarang ni, okey, kita masuk bab politik saya. Saya perlu memberi pencerahan. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang letih mengulang sebab kadang-kadang orang yang menimbulkan isu ni, dia mengulang-ulang dalam waktu yang sama mengelirukan rakyat. Tentu terlebih lagi warga UMNO. Sebab baru-baru ni tular di laman media kata bahawa kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi menyembah pada Agong, nak sokong orang tu, nak sokong orang ini, bawa SD. Sedangkan saya nak bagi tahu terus terang. Tadi pun ada satu wartawan berhubung dengan saya. Dia bertanya macam mana, apakah perlu Datuk Zahid Hamidi menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional di saat negara berada dalam keadaan darurat, PKPD dan Perintah Kawalan Terhad ini. Wajar ke tak wajar? Ini bukan isu Zahid Hamidi. Saya kena faham betul-betul. Ini bukan isu Zahid Hamidi. Sebab itu saya kata, kalau dia tak ambil tindakan, ahli UMNO kata dia lembik. Kalau ambil tindakan, kata tak patut. Sebenar-benarnya, saya nak jelaskan, saudara mungkin telah dipesongkan oleh mereka yang kononnya bernama pemimpin. Sebenar-benarnya, UMNO dalam perhimpunan Persidangan Agung tahunannya, tahun lalu, iaitu dalam bulan Disember, telah buat ketetapan 145 bahagian daripada 191 bahagian di seluruh negara mengambil ketetapan menarik sokongan dan menuntut agar menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Itu isu pertama, saudara. Sebab puncanya tidak lain tak bukan kerana mereka yang berada dalam PBM sentiasa menyinggung UMNO. Sebab itu saudara jangan lupa Nazir Aziz pun, sebab itu saya heran macam mana pula dia balik sokong pula dah sekarang ni. Sebab dia pula menyatakan dia marah kerana dalam kawasan dia ada orang PBM tubuh cawangan, bagi duit dan sebagainya. Ya, janganlah sama dengan Datuk Lokman. Saya tak tahulah, saya 9.30. Datuk Lokman tak tahulah pukul 10 ke. Tak apa saudara, kita lagi the more is the merrier saudara. Mana boleh orang ni pukul 9 dihadkan, tak boleh. Saya pun tak boleh paksa Datuk Lokman Adam nak buat live pukul berapa. Time saya 9.30. Saudara ya, Saudara Azman, terima kasih. Jadi bagi saya dalam keadaan begini, saya nak bagi pencerahan supaya saudara faham ketetapan. Sebab Nazir Aziz dia marah.
Kerana ada orang PBM nak tubuh cawangan kawasan itu, pujuk ahli-ahli UMNO masuk PBM. Sanggup bagi duit, kata dia. Ada duit puluh-puluh ribu nak digunakan. Jadi dia marah. Jadi sebab itu bukan berlaku di bahagian Padang Rengas saja. Dia berlaku di seluruh negara. Banyak bahagian-bahagian yang komplain. Jadi ini menyinggung hati dan perasaan ahli akar umbi di cawangan-cawangan dan di bahagian. Maka mereka kata, sudahlah kalau macam ni. Apa artinya kita berkawan kalau orang tak reti menilai arti persahabatan. Jadi UMNO bahagian-bahagian membuat ketetapan. Yang tak bersetuju, bahagian keterih je. Yang lain tak ada. Yang lain tu ambil berkecuali. Kita ada 191 bahagian. Jadi 145 dah buat ketetapan. Satu bahagian dia menentang. Itu bahagian keterih yang dipimpin oleh Tan Sri Anwar Musa. Jadi 146. Tinggal lagi 45 bahagian ambil keputusan tak ada usul. Dia silent benda tu. Dan benda ini dibawa ke Kuala Lumpur. UMNO ni ada peraturan dia supaya Datuk Seri Zahid Hamidi bertemu dengan 145 ketua bahagian. Pada hari itu mereka menuntut beliau sebagai presiden mesti mengarahkan ahli-ahli Majlis Tinggi, ahli-ahli Parlimen UMNO, mana-mana menteri, timbalan menteri yang jadi pengurusi GSC berhenti daripada kerajaan Parti Perikatan Nasional. Itu tuntutannya. Tak silap saya pada tanggal 4 Januari. Dan Datuk Seri Zahid mengatakan, okey, dia menerima saja tapi dia tak boleh melaksanakan kerana mesti dibawa ke mesyuarat Majlis Tinggi. Jadi 2 hari selepas itu, mesyuarat Majlis Tinggi hari Rabu tak silap saya mengadakan mesyuarat. Dalam mesyuarat Majlis Tinggi itu diputuskan bahawa Majlis Tinggi juga tak nak memutuskan keputusan daripada bahagian-bahagian, eloklah dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO. Itu dia punya naluri, saudara. Dan dalam Perhimpunan Agung UMNO, maka ahli-ahli perwakilan, ini yang tertinggi sekali. Dalam UMNO, PAU ataupun Perhimpunan Agung UMNO, ini yang tertinggi. Dasar-dasar parti ditetapkan oleh PAU, Perhimpunan Agung UMNO. Membuat keputusan secara sebulat suara. Mereka memberi mandat kepada Presiden dan Majlis Tinggi untuk menarik sokongan. Nah, ini kena jelas, menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional dengan alasan macam saya kata tadi lah, bahawa tak ada artinya kita menjalin persahabatan bagi mereka yang tidak menilai arti persahabatan. Saya dah bercakap berkali-kali dulu bahawa memang kehadiran PBM nak bunuh UMNO. Cuma Anwar Musa dia mengatakan bahawa PBM ni baik untuk penyantunan Melayu dan sebagainya. Jadi kemudian setelah PAU mengambil itu yang timbalan Presiden, Tok Mat sendiri berucap, dia kata, jangan lupa, Tok Mat kata, kita ni kalau gajah, mana UMNO ni besar, biar jadi gajah, jangan gajah lalu, ranting pun tak patah, retinya cakap tak sopan bikin. Itu beliau dah katakan. Dia kata, jangan ahli UMNO ni main silat pulut. Itu beliau menjelaskan kepada ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO yang menjadi ahli Majlis Tertinggi. Dan mereka berada di atas pentas. Dan semua setuju, tepuk tangan. Saya tengok, saya perhati satu-satu muka yang ada di atas. Okey, saudara? Nah, sebab tu saya katakan ini tajuk penyakit dalam hikayat 1001 malam lah. Banyak membohong cerita dia orang ni. Kemudian, Datuk Zahid pun berucap. Waktu beliau berucap, beliau menyatakan, yes, saya menyantuni kehendak ahli-ahli UMNO. UMNO punya ketetapan, no Anwar, no PPR, no DAP, no PPBM. Artinya UMNO tak akan bersekongkol. Dan disambut dengan tepukan bergemuruh satu dewan. Okey. Dan Datuk Seri Zahid mengatakan beliau akan mengambil tindakan bawa perkara ini ke Majlis Tinggi untuk diputuskan tarikhnya. Tetapi tidak lewat daripada 1 Ogos. Ini kena jelas, saudara. Jadi Datuk Zahid kata 1 Ogos habis. Dengan sendirinya maka berlakulah. Itu selewat-lewatnya. Dan erti selewatnya boleh berlaku lebih awal, saudara. Kemudian dalam keadaan begitu, timbul cerita kononnya Datuk Zahid kerjasama dengan Anwar, kes telefon apa semua. Saya mengatakan, dia dah mengatakan tak ada kerjasama. Tak adalah, kawan tak ada mana masalah. Parti sekonsen tak boleh nak buat apa. So, bila berlaku kemelut sekarang ni, dituntut, kita mengatakan minta supaya kerajaan membuka Dewan Parlimen. Dan kita nampak masih lagi berdolak dalih apa semua tu. Akhirnya, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti
dan dipersetujui oleh Majlis Tinggi memberi kata dua kepada kerajaan. Kita bagi tempoh 14 hari. Kalaulah kerajaan masih lagi tidak mahu membuka persidangan Dewan Rakyat di Parlimen, maka kita tariklah sokongan kita dalam tempoh 14 hari ini. Sebab kena istana dah bercakap. Jadi apa yang Datuk Zahid buat itu adalah menyantuni kehendak istana. Jadi dia marahlah kalau istana pun dipertikaikan. Orang ni bawa panggil peguam, panggil pakar undang-undang, panggil pakar perlembagaan, maka didebatkan macam saya cakap 2-3 malam dulu pun, diperdebatkan siapa lebih berkuasa, apakah Agong lebih berkuasa. Tersinggunglah kita UMNO. Raja-raja kita dipertikaikan secara publik, secara terbuka oleh mereka yang tak nak Parlimen bersidang. Jadi sebab itu sekarang ni tempohnya hari Isnin ni. Besok kalau sampai dia dah 14 hari. Tapi PBM dia smart. Dia kata bahawa dia akan mengadakan mesyuarat pada 7 hari bulan untuk menentukan tarikh. Jadi tak bolehlah kita kata nak ambil tarikh dan sebagainya. Itu jeda waktu tu berartinya mereka menyantuni tuntutan kita. Saudara, cuma yang saya hairan apabila Tan Sri Anwar Musa mengatakan bahawa Datuk Zahid kena refer balik pada kendak perhimpunan. Perhimpunan dah jelas. Dah jelas sejelas-jelasnya. Apa jadi pertikaian? Saya kata, rupa-rupanya pemimpin kita ni, waktu dia di peringkat bawah dulu sebelum jadi menteri, dia pandai. Bila jadi menteri, dia ada bengong sikit. Nah, ini saya cakap terus terang, saudara jangan marah kat saya lah bila saya mengeluarkan kenyataan begini. Sebab benda dah jelas, dah telak, dah terang, lagi bersuluh. Jadi masalah yang ada sekarang ni, bila dia kata kalau mereka ni sebenarnya takut. Mereka takut berlaku sesuatu. Contohnya kalau Tan Sri Muhyiddin menghadap Agong, bubarkan Parlimen. Bila bubar Parlimen, mereka takut mereka tidak akan menjadi calon. Sebab itu sekarang ni mereka cuba untuk menjatuhkan Datuk Seri Hamidi. Nak cari orang yang seangkatan, yang sealiran dengan mereka, bahawa mereka selamat untuk dapat jadi calon. Kerana watikah bila berlaku pilihan raya, watikah itu datang daripada pejabat presiden. Saudara kena ingat benda ni betul-betul satu persatu. Saya bagi penjelasan ini, pencerahan supaya kita faham. Jadi esok 14 hari tu, betul? Saudara Pak Lang. Jadi tengok besok. Sebab besok Majlis Tinggi akan mesyuarat. Saya yakin. Ya saudara, sebab itu tadi bila wartawan tanya saya, adakah wajar Datuk Zahid menarik sokongan? Saya kata bukan soal wajar tak wajar. Kehendak Perhimpunan Agung UMNO dia kena buat. Suka tak suka, walaupun benda tu hukdik, sebab dia hanyalah sebagai amanah. Amanah daripada ahli, nak tarik sokongan. Dan sekarang ni akal umum menanti. Yang menjadi kelang kabutnya, 2 malam lepas ada pertemuan di sebuah rumah di Jalan Bellamy. Rumah tu tak silap rasa milik tentera lah. Di Jalan Bellamy itu katanya, saya tak pergi. Kalau saya pergi memang saya kena tangkap lah saudara. Sebab mana boleh pergerakan waktu malam. Ini saya pun hairan macam mana mereka boleh mengadakan pertemuan waktu malam. Sedangkan pukul 8 malam tutup. Boleh pula. Ada kalangan menteri, ada ahli parlimen. Ni something wrong with our country ni. Kalau mereka yang ada kuasa boleh, orang lain tak boleh. Ini masalahnya saudara. Jadi katanya bahawa mesyuarat 7 hari bulan. Saudara Jack Lang, mesyuarat kabinet hari Rabu ni. Dia ada mesyuarat satu Majlis Tinggi UMNO. Ini masalah UMNO. Sebab Majlis Tinggi itu kabinet kerajaan. Okey saudara ya. Dan dalam keadaan begitu di Bellamy diadakan pertemuan dapatan saya. Bahawa adalah menteri ada 2-3 orang, ahli parlimen ada 4-5 orang. Tak ramai mana pun. Tapi diwawarkan oleh media sosial, diwawarkan oleh media, kononnya 25 orang dan sebagainya. Sebab pertemuan itu adalah hari Jumaat malam Sabtu. Dan semalam hari Sabtu, ada yang pergi hadir di Bellamy itu menghadap dengan Presiden. Bercerita, ini orang ni kata begini, orang ni kata begini. Saya ketawa. Kenapa saya kata ketawa? Kerana orang ni, biasa dalam pertemuan itu, mereka bagai nak gerak lah. Kutuk orang ni tak kena lah, Majlis Tinggi lah apa semua. Dan intipati kepada pertemuan itu, mereka berbincang apa nak jadi pada kita. Intipati yang saya dapat. Artinya,
Kalaulah kita tarik, mana kita akan hilang jawatan sebagai menteri. Kita akan hilang jawatan sebagai timbalan menteri. Kalau kita tarik, apakah akan lahir satu kerajaan baru? Kalau naik kerajaan baru, kita pun tak ada jawatan lagi dah. Jadi kerunsingan itu banyak berkisar kepada masalah mereka. Ini bukan masalah parti. Tapi Datuk Aziz Zahid dia dengar, okey, dia dengar begitu. Terpulanglah dia kata. Memanglah ada orang kata Datuk Ismail Sabri yang mewujudkan pertemuan tersebut. Saya tak tahu, saya tak dapat mengesahkan. Ini saya cuma dah katakan bahawa apa yang dapatan saya saudara. Saudara Eja Berlok, memanglah politik cari makan. Jadi mereka sekarang, sebab itu saya katakan, bila mereka sudah menang, diberi kepercayaan oleh UMNO menjadi wakil rakyat, mereka sudah lupa tentang perjuangan. Asas perjuangan UMNO itu untuk rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Mereka lupa soal itu kerana memikirkan soal this is the time untuk aku mencari kekayaan. Sebenarnya kita sebenarnya dah semakin lemah. Orang Melayu ni semakin lemah sebenarnya. Janganlah kita merasakan diri kuat dan sebagainya. Kita dah berpecah belah. Dan sebenarnya Allah dah tunjuk, saudara. Lebih 400 tahun, 470 tahun, ada orang kata 500 tahun. Bangsa Melayu kita ni menjadi bangsa yang paling hina. Paling hina di dunia. Berbeza dengan bangsa lain. Saudara, hampir 500 tahun. Kesan daripada percaturan politik Muhammad Mandela dan Sri Kitol. Bermulanya kejatuhan Empire Melaka. Sebab itu kena tengok selindir di belakang kita ni. Dan begitu lamanya kita menjadi warga yang dijajah, tak ada kebebasan, tunduk kepada penjajah, menjilat penjajah. Daripada Vasco da Gama, daripada Alfonso de Albuquerque daripada Spanyol, kemudian datang daripada Belanda, datang British, datang Jepun, datang komunis, datang balik British. Akhirnya Allah SWT memberi kebebasan. Belenggu penjajah itu berjaya dibebaskan oleh warga bangsa Melayu sendiri. Dan Allah nak tengok 60 tahun dia bagi kemerdekaan dan memang diresui oleh Allah SWT. Sebab itu kita menjadi sebuah negara yang begitu makmur. Hasil bumi yang baik. Tapi tiba-tiba sekarang ni menjelang tahun 2020 yang diluarkan oleh Dr. Mahathir dulu. Jangan lupa saudara, wawasan 2020 rupanya wawasan melingkupkan bangsa Melayu. Ini keadaannya. Sepatutnya tak sepatutnya kita kembali pada suasana yang kita dijajah. Sebab hari ini kita seolah dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dengan mengizinkan orang-orang mencaturkan dari segi politik. Dengar cerita ni kita percaya. Dengar cerita ni kita percaya. Sedangkan saya setiap malam memberi pencerahan atas dapatan saya. Apa yang berlaku di Belami itu adalah untuk memikirkan. Dia memikirkan masjid dia orang, bukan mikir soal bangsa. Tak ada soal bangsa. Tak ada memikirkan soal macam mana nak membina kekuatan parti UMNO yang selama ini menjadi payung kepada bangsa Melayu. Tak ada. Memikirkan, okey, kalau gini Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, apa jadi pula? Bini Zahid ni nak bawa UMNO ni bersama dengan Anwar Ibrahim. Sedangkan dah jelas dalam ucapan dia mengatakan UMNO solo. Penasihat UMNO yang berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah berkali-kali mengatakan dia akan menasihati Majlis Tinggi UMNO go solo. Dan dia dah kata sejak bila kita bertumpang dengan orang. Ini masalah ni saudara sebenarnya. Kadang-kadang mereka lupa tentang cerita realiti sebenarnya. Jadi dalam keadaan begini, sebelum saya terlupa, saya cuma nak beritahu bahawa saya dapatan ada kiriman sebelum terlambat daripada pejabat Perdana Menteri memberitahu bahawa Perdana Menteri beransur baik. Tapi bagaimanapun beliau masih lagi ditetapkan di hospital untuk meneruskan menerima rawatan dan bolehlah bekerja. Mana kerja di rumah, maka kerja di hospital lah. Mungkin dia buat secara telefonses apa semua kesehatannya. Itu dapatan saya yang dihantar oleh pejabat Perdana Menteri kepada media-media. Jadi jangan pula nanti kata saya benci. Saya tak benci sebenarnya. Bagi saya tak betul, tetap tak betul. Dalam keadaan begini saudara, yang huru-haranya sekarang ni, sebab ini pejabat Perdana Menteri sahkan Tan Sri Muhyiddin masih dirawat di hospital. Pejabat Perdana Menteri mengesahkan masih dirawat di hospital menurut kiriman ke media sosial PMO yang maklumat
telah dimasukkan ke hospital pada 30 Jun. Yang saya heboh cerita pasal Cik Berit tu ialah selepas menjalani pemeriksaan kesihatan yang rapi, didapati tiada bukti menunjukkan masalah tumor lama. Rupanya dia ada tumor lama katanya yang berulang. Atas nasihat pasukan doktor, beliau kini berada di hospital untuk terus mendapatkan rawatan antibiotik intravena. Jadi keadaan beliau adalah stabil dan bertambah baik serta dibenarkan bertugas semasa dalam rawatan. Jadi walaupun dalam rawatan boleh bertugas. Mungkinlah kawannya nak mesyuarat dan sebagainya. Pulanglah. Itu kita mendoakan. Kalau orang sakit kita doakan dia baik. Soal kita berbeza pandangan, berbeza politik, itu soal lain saudara. Kita sama umat Islam. Jangan lupa Tasimuddin juga adalah umat Islam juga saudara. Cuma kalau tak betul kita kata tak betul. Sebab sekarang ni saya nampak macam selalu saya katakan politik kita ni cukup rencam dan sempang peranang. Ada mereka sekarang ni yang berada di anjung kuasa sebenarnya bukan kita tak kenal. Romeo. Ada yang jadi pemimpin sekarang ni mereka Romeo. Tahu ada cerita dulu, cuma kita tak mau menceritakan aib orang. Ada yang sedang menanti untuk dibawa ke mahkamah, untuk dibicarakan dalam kes melibatkan rasuah. Sebab itu mereka terkiar-kiar cari saja untuk menyelamatkan diri dan berlindung di bawah kerajaan. Jadi mereka ini mencari jalan untuk mempertahankan kedudukan. Dan raja juga bukan kita tak tahu yang merompak harta raja kerajaan bagi projek pada adik-beradik. Saya ada dapatan. Adik seorang menteri dapat projek 350 juta di saat rakyat susah. Jadi kita tak maulah cerita nama dan sebagainya. Bagi mengerti yang ada kat situ pun bukan betul sangat. Dan Datuk Seri Zahid dah beritahu berkali-kali bahawa pemilihan parti akan berlangsung pada 23 hari bulan pada tahun 2023. Rasa nak lawan, registerlah nama. Apa ada masalahnya? Masa nak kempen nanti berkempen lah. Tapi sekarang ini masa memperjuangkan sebab rakyat tengah susah. Masa untuk memperbetulkan suasana. Ketepikanlah soal politik ni. Sepatutnya begitu. Tapi mereka takut kehilangan jawatan. Ini masalahnya. Sebab masing-masing ada latar belakang yang tak baik. Sebab itu saya berkali-kali bercakap bahawa saya berdoa agar Allah SWT membuka pemikiran yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan Tok Mat yang berhormat Datuk Mat Hassan sebagai Timbalan Presiden serta Barisan Majlis Tinggi UMNO memikirkan calon-calon yang akan datang. Carilah calon-calon yang lebih baik, yang ada jati diri, yang sayangkan parti mengatasi kepentingan diri. Jangan cari calon-calon yang wolot. Wolot ni mereka sanggup membayar wang, mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mendapat jawatan dalam parti. Bila mereka mengeluarkan wang yang begitu banyak, bila dia terpilih sebagai wakil rakyat nanti, tentulah dia akan cari wang untuk memasukkan balik dalam tabung dia. Maka waktu itu berlakulah korupsi. Waktu itu mereka tak fikirkan soal rakyat. Saya yang lebih malang lagi kalau waktu mereka bertanding itu ditaja oleh orang-orang tertentu. Maka mereka akan sibuk melayan kehendak tokeh-tokeh yang menaja mereka. Kalaulah pula dia jadi menteri, kebetulan menang pilihan raya, jadi ahli parlimen, lantik sebagai menteri, dia akan memberi peluang kepada orang yang menaja dia. Jadi akhirnya matlamat kita tak kecapaian. Sebab itu kita harap Datuk Seri Presiden kali ini ambillah calon. Kalau boleh biar muka baru 70%. Yang ada sekarang ni dah rakyat saya mendapat kiriman. Banyak, marah sangat mereka. Yang 25 orang tu. Sekejap nak ke Isyamuddin lah. Bagi saya nak kekal dalam Perikatan Nasional lah. Warga UMNO dah tak boleh terima. This is a reality saudara. Sebab tu saya sekarang ni saya mengharapkan Datuk Seri Presiden menghormati kehendak parti. Dan saya yakin bahawa beliau akan mempertahankan apa sahaja suara parti UMNO. Bukan senang saya jadi presiden parti ni. Saya sebab itu orang nak bagi jawatan tak nak. Paling-paling pun pergi tetap senang. Jadi dalam keadaan begini saudara, kita harus jelas tentang perjuangan kita dan hala cara. Ini tidak. Saban hari. Dan semua tak kenalah Liam ini ni. Saya bukan nak membela beliau sebagai, tapi saya nak bagi tahu beliau adalah presiden. Institusi Presiden UMNO jangan kita rosakkan. Kalau rasa tak setuju 2023 anda ada calon, tolaklah calon anda. Buat apa kita nak cerita sebab itu saya kalau boleh saya tak nak menceritakan keburukan personaliti yang ada. Cuma saya tahu, bukan saya tak tahu. Bila sampai waktu saya kata tak sesuai.
patutnya meeting kabinet sebelum 5 bulan, bukan 7 bulan. Tak boleh begitu, Saudara Aswadi. Kabinet hari Rabu. Kabinet selalunya bersidang pada hari Rabu. Kalau parlimen bersidang dan kerana kita tak cukup, kerajaan tak cukup ni menteri semua untuk parlimen, persidangan parlimen, maka dienjak pada hari Jumaat. Selalunya kabinet bersidang pada hari Rabu, melainkan ada perkara-perkara perlu disegerakan. Jadi dia buat pada hari Rabu, okeylah tu. Bagi saya okey. Janganlah kita nak tunjukkan kepala kita pula. Okey, kita dah bagi 14 hari, tak ada kita rentak. Tidak. UMNO ni parti Melayu. Orang Melayu ni penuh dengan Tomah Dina, penuh dengan kebaikan. Sebab itu saya tadi, bila saya tengok satu kenyataan daripada lebay dia, ni daripada, saya minta maaf lah secara lepas, bila Tuan Guru Haji Hadi mengatakan bahawa pemimpin mestilah mempunyai nilai ciri-ciri kemuliaan diri. Islam melarang pemimpin yang tidak berintegriti, pemimpin yang macam-macam lah dia kata dia. Cuma saya terfikirlah, yang anda sokong tu di kalangan anda dalam kabinet tu bersih semua ke? Apakah mereka benar-benar? Sebab dia kata jangan lantik pemimpin pembohong yang menipu rakyat. Yang ada di kalangan ahli-ahli kabinet tu bersama dengan Tuan Guru tu, betul ke? Jadi jangan lontarkan begitu saja, membuatkan rakyat terasa seolah-olah dipermainkan dengan pelbagai dalil. Kalau boleh bab-bab begitu, diamlah. Sebab anda sekarang bersama dengan mereka. Sebab itu sekarang ni timbul cerita macam-macam. Ada lebay daripada Kota Baru, daripada Kelantan, yang bergelar Timbalan Menteri. Kita dapat tahu heboh tular satu Malaysia. Timbalan Menteri berkahwin dengan isterinya, katanya nombor 3, ada kata nombor 2. Katanya pula isterinya ini adalah asalnya dulu bukan Islam. Setengah pula kata anak mami. Kalau anak mami lawa lah kan, wajar lah. Jadi isteri nombor 3. Dia nak kahwin, dia punya hal, kita tak ambil kisah. Tapi kabarnya katanya dia berkahwin di sempadan Thailand, di sempadan Malaysia di Thailand. Ada pula ceritanya dia kahwin ni menggunakan nikah melalui teleconferences. Akhirnya pejabat agama Islam Naratiwat membuat kenyataan, mau mengikut rekodnya, mereka tidak pernah mengizinkan adanya lafaz akad nikah melalui telefon. Jadi bagaimana sekarang ni? Dan surat nikah tu katanya ada. Saya nampaklah surat nikah tu dibelengkukan nama dan sebagainya. Memanglah itu sahih. Dalam keadaan begini, ini lebay lah ni. Lepas satu kes, lepas satu kes. Jadi anda nak menegur orang seolah UMNO tak betul, jadi dalam PAS sendiri. Saya rasa Tuan Guru elok ditegur untuk lebat. Jadi masalah sekarang ni, bagi saya permasalahannya, apakah status pernikahan itu? Ni bahaya ni sebenarnya. Apakah kerana bila kena pada orang sendiri maka didiamkan? Ini yang keadaannya saya tak mau mencaci lebih daripada itu. Cuma kita menimbulkan persoalan. Kalau nak jadi lebay, jadilah lebay yang baik. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau rasa tak boleh buat, jangan kritik orang. Jangan kata mesti jangan pembohong. Dia sebab dalam kabinet yang kamu menganggotai itu, ramai. Macam 40 ahli baba dengan 40 penyamun. Macam-macam perangai ada. Yang kaki judi pun ada, yang kaki todi pun ada. Bukan saya tak tahu. Minum. Tapi boleh pula kamu bersekongkol. Dengan UMNO tak boleh. Jadi sebab itu dengan UMNO sekarang ni, Muafakat Nasional dibiarkan koyak gabak. Sedangkan UMNO dengan PAS dah cantik dah dulu. Tak apalah, kita tak kisahlah. Ada orang dok kata bahawa UMNO ni tak mahu dengan Muafakat Nasional ini, artinya tidak bersetuju untuk muafakat persaudaraan bangsa dan agama. Ini semua bagi saya retorik. Setara jangan mudah-mudah percaya, jangan mudah terjebak dengan masalah begini. Yang paling penting sekarang ini, suasana politik kita hari ini yang begitu sempang peranang. Sempang peranang ni ayatnya, dia dah sempang peranang, dah bercelaru penuh dengan kecelaruan. Saya sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, pimpinan negara menyatukan pemikiran mereka macam mana nak address negara kita ni. Rakyat tengah susah. Sebab itu orang mengatakan kerajaan gagal. Sebab banyaknya menteri-menteri lebih kepada berpolitik. Bagi makanan, mesti letak nama. Politik lah tu. Lepas tu, kawasan ini, aku punya kawasan. Ini orang ni punya kawasan. Tak sepatutnya.
Fikirkan, canaikan pemikiran. Satukan hati-hati kita. Bagaimana kita nak menyantuni warga bangsa kita ini. Bagaimana rakyat yang tertekan dalam kehidupan yang sekarang ini saat yang paling sukar. Sebab bantuan tak sampai lagi. Yang diumumkan oleh Perdana Menteri, bantuan untuk Makcik Kiah, Makcik Limah dan sebagainya, belum terlaksana. Kalau ada pun mungkin tak sepenuhnya. Begitu juga bila dia kata bahawa citra lah penggunaan EPF boleh dikeluarkan sebagai, tak boleh keluar lagi. Dan beban itu bertambah. Artinya bila sampai waktu nanti, mungkin bulan Ogos dapat duit nanti, dah tak ada makna. Kerana hutang bertapuk-tapuk. Sebab itu, kerana dipikir. Dan sekarang ini kita harus memikirkan dalam keadaan begini, apa nak jadi pada bangsa kita? Apa nak jadi pada negara kita? Dan kita sepatutnya buka pintu masjid. Kita harus berdoa pada Allah, minta keampunan daripada Allah atas kesilapan yang kita lakukan. Maka pemimpin-pemimpin tak betul kita singkirkan. Saya ingin mengajak saudara. Ada beberapa orang menteri, macam saya cakap terus terang. Datuk Ismail Sabri katanya berjumpa di Bellamy. Lepas tu petangnya jumpa dengan Presiden pula. Kita tak tahu apa mereka bincangkan. Tetapi bagi saya dapatan saya, lain tak ada melainkan nak memikirkan mereka yang datang tu kononnya. Sebab dalam sehari dua ni dah keluar pula kenyataan. Presiden UMNO mesti menyegerakan pemilihan parti. Wah, ini orang yang merasakan diri dia pasti akan disingkirkan dan tidak akan lagi terpilih sebagai calon. Dan dia akan carilah mana calon-calon yang boleh ditonjolkan sebagai presiden yang akan mereka bernaung pula lagi ni. Bertambah rosak parti kita. Rosak, brother. Ini keadaannya. Mahu dicanangkan macam-macam. Apa yang kita risau? Mula-mula Datuk Zaid Hamidi menjadi Presiden UMNO. Waktu tu tiba-tiba kes dia naik. Dia bercuti dulu. Mengikuti tuntutan daripada ahli. Tok Mat, dia mangku. Sebab dalam pada itu kita mengatakan bahawa no one is guilty unless proven by record. Pembicaraan sedang berjalan, lepas 6 bulan, dia ambil balik post dia. Dan dia tak lagi bersalah. Jadi Tok Mat pun okeylah, Tok silakan. Ini antara presiden dengan timbalan presiden saya nampak cukup ranom persahabatan mereka. Sebab itu Tok Mat sering kali membuat kenyataan-kenyataan. Dia kata ibarat sebuah kapal. Entah koda tu tahu di mana hala tuju kapal itu. Cuma kapal ini sekarang ni berada terdampar di batu karang. Biarkanlah kapten itu, nakoda kapal itu memacu kapal tu nak nak bawa ke mana, sebab gelora di hadapan kita tak menentu. Cantik bahasa Tok Mat. Bahawa beliau mahu menyokong bersama dengan presiden. Dan saya melihat besar kemungkinan dalam waktu-waktu terdekat saya dapat perkabaran. Betul tak betul, wallahu a'lam bishawab, bahawa kalau suasana situasi kesihatan tansi Perdana Menteri tidak lagi begitu mantap, maka sebab saya kata eloklah jangan dibebankan diri, maka serahkan balik. Cuma penyerahan itu sama ada beliau nak lakukan di parlimen ataupun lakukan terus pergi daripada istana mengundur diri. Ini saya nak bagi tahu pada kawan-kawan supaya faham ya. Kalau Tan Sri Muhyiddin mengundur diri, saya nak bagi tahu akan berlaku perbalahan lagi tentang pelantikan siapa calon Perdana Menteri. Sebab itu berkali-kali dalam pelajaran siaran saya, kita mencari Perdana Menteri yang faham tentang perjuangan rakyat, yang faham bagaimana untuk memacu ekonomi negara kembali ke landasan yang betul, yang tidak ada kronisme, yang tak ada nepotisme, yang tak ada korupsi. Saya faham warga-warga daripada keadilan begitu lama menanti agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Tapi saya mengatakan masih ada lagi masalah-masalah teknikal yang perlu diselesaikan. Jangan pula lepas itu nanti kalau tak dapat tu mesti ada reformasi, unjuk rasa, turun ke jalan raya. Ini tak boleh, brother. Jadi bila kalaulah Tan Sri Muhyiddin berhenti, pulangkanlah kepada Agung berlandaskan kepada perlembagaan negara kita. Artikel 43. Kita ada perlembagaan saudara. Baca balik-balik. Itu hak, absolute power of the king. Itu kuasa mutlak Duli Yang Maulid Tuan Agong akan melantik siapa sahaja yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli dewan. Yang dilantik itu mestilah dari kalangan ahli dewan rakyat, ahli-ahli parlimen yang ada sekarang.
Tak kisahlah siapa pun. Dan orang itu pada fikiran baginda mendapat sokongan, mampu mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Bukan seluruh rakyat, tidak. Ahli Dewan Rakyat, 220 orang tu. Kalau dia dapat sokongan, Agung yakin, ini saya tengok banyak bawa SD. Oh, ini budaya SD, ini budaya dulu lah ni. Mesti bawa SD. SD ni apa? Surat Akuan Bersumpah bukanlah satu pengesahan untuk seorang itu jadi Perdana Menteri. Yang mengesahkan seorang itu jadi Perdana Menteri, ini seandainya Tan Sri Muhyiddin berundur. Ataupun kalau buka parlimen, beliau tidak mendapat kepercayaan di kalangan ahli dewan, maka pun dia kena berundur, maka akan dilantik seorang. Ini kena pulang balik pada istana. Terpulanglah pada Agung nak lantik siapa. Ini hak dia. Selepas Tuanku memikirkan orang sesuai, barulah dia angkat sumpah, pergilah ke parlimen balik untuk mendapatkan pengesahan, mendapatkan sokongan. Jadi dapatlah negara kita ini kembali ditadbir dengan asalnya. Ini masalahnya Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin tidak melakukan usul kepercayaan yang sepatutnya dilakukan. Jadi perlembagaan ini tergantung-gantung. Kemudian timbul masalah, jadikan kerajaan ini kerajaan yang tidak stabil. Kemudian datang pula pandemik, menghudum ekonomi dunia. Saya pun bersimpati juga pada beliau sebagai Perdana Menteri. Beliau mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri dalam keadaan ekonomi dunia menghudum dan seluruh dunia diserang oleh virus corona. Kita bersimpati. Tetapi dalam keadaan begini, dia tidak mencanai pemikiran bersama dengan ahli kabinetnya. Saya put the blame not only to Tan Sri Muhyiddin, to the entire cabinet. Seluruh menteri yang ada bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin, mereka juga harus bertanggungjawab atas kegagalan mereka menangani masalah. Jadi jangan nak salahkan orang. Jangan nak selamatkan diri. Jangan nak mengatakan begini. Dan sekarang ni, terimalah hakikatnya. Kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti, maka anda semua kena berhenti. Terpulanglah Perdana Menteri yang baru nak lantik siapa. Kalau waktu itu, Agung kata, bagi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim lah sebagai Perdana Menteri. Kalau Agung kata nak bagi pada Zahid Hamidi, maka Datuk Seri Zahid Hamidi lah sebagai Perdana Menteri. Kalau Agung kata, ini okeylah kita cuba Mak Malaysia ni bagi pada wanita, lantik pula Dr. Aizah ataupun lantik pada Nurul Izzah, maka Nurul Izzah lah jadi Perdana Menteri. Tapi dia kena mendapat sokongan di kalangan ahli dewan. Ini kena jelas faham. Kalau Agung merasakan demi kebaikan negara, orang ada pengalaman, orang macam Tengku Razali, bijak mengatur ekonomi dan tidak ada langsung soal kronisme, tak ada mengamalkan korupsi, bersih dia punya unjuran kepimpinannya, maka kalau Agung lantik dari Muhammad Tengku Razali dan beliau mendapat sokongan daripada semua kaum, maka beliau jadilah Perdana Menteri. Dan wajarlah rakyat menyokong berdiri teguh di bawah, di belakang pimpinan Perdana Menteri akan datang. Tak payahlah kita buat kata ini adu domba ni, masalah ni, politik resis. Saya cukup takut, ini mesti Melayu bersatu. Ingatlah, jangan kita macam satu orang tu dia cerita, ini penyatuan bangsa. Brother, daripada zaman Nabi Adam pun tak bersatu lagi lah. Anak beranak pun boleh berbunuh-bunuh. Jangan nak jual koyok pada orang UMNO. Jangan nak jual koyok pada rakyat. Rakyat dah cukup terbuka pemikiran. Rakyat nak tahu apa perancangan, siapa yang baru memimpin, kemudian apa yang rakyat boleh peroleh. Saya menyatakan berkali-kali, dalam keadaan negara kita yang harmonis, negara kita yang makmur, rakyat berhak untuk hidup bahagia di sebuah negara yang aman damai, yang tidak ada perpecahan, sama ada perpecahan kaum ataupun perpecahan sama sebangsa. Warga bangsa menyantuni kehidupan kita sebagai rakyat yang cinta damai. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta maaf atas keterlewatan hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam.